السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Muka surat 77, bab ma jaa fi rajul yatatawwa jalisan. Yang ni saya tak mau baca dah pasal kuliah yang lepas bincang panjang dah, cerita tentang seorang laki-laki yang sembahyang sunatnya duduk. Kita dah bincang panjang. Cerita sembahyang sunat duduk ni boleh tak boleh? Boleh. Tetapi kalau berdiri itu lebih afdal bagi yang mampu. Bagi yang mampu. So dia akan ulang. Tonton buka muka surat 80. Bab ma jaa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inni la asma'u buka as-sabiy fi salati fa ukhaffif. Itu tajuk dia. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya aku dengar akan tangisan budak ketika dalam sembahyang, maka aku ringankan sembahyang itu. Ini tajuk dia. Tajuk nak cerita Nabi satu hari dia jadi imam sembahyang, tengah Nabi duk mengimamkan sembahyang, dengar suara budak kecil teriak. Nabi bila dengar aja suara budak kecil teriak, Nabi cepatkan sembahyang dia. Cepatkan ni maksudnya apa? Maksudnya surah yang Nabi baca pendek, bacaan-bacaan zikir, tasbih ketika rokok, ketika sujud dan sebagainya, Nabi tidak lebih daripada 3. Itu maksudnya fa ukhaffif, diringankan sembahyang, maksud dia macam tu. Surah itu dibaca pendek, kemudian bacaan tasbih, zikir dan sebagainya dalam sembahyang tu tidak lebih daripada 3. Dan Nabi tak buat yang sunat yang lebih-lebih, dan segera memberi salam supaya mak dia boleh pi attend anak dia hadut teriak tu secepat mungkin. Ini dia nak tunjuk kata Nabi SAW satu manusia yang sangat bertimbang rasa. Ketahuilah saudaraku, disuruh syarak akan imam sembahyang itu ringan sembahyangnya, yakni tiada mendatangkan bacaan yang panjang-panjang dan zikir yang terlalu banyak kali ulangnya. Pergi baca subhana rabbiyal azim saja sampai 10 kali misalnya. Kononnya nak ambil pahala lebih. Dia tak tahu kawanu hati merintih pasal anak duk teriak. Sujudnya subhana rabbiyal a'la bantai sampai 7 kali dan sebagainya. Ini tidak bertimbang rasa. Baik. Dia kata manakala menjadi imam begitulah keadaannya, kerana tiada menjadikan makmum itu kena fitnah keluh kesah. Makmum ni jadi kena fitnah keluh kesah, ataupun setidak-tidaknya makmum sakit perut. Makmum sakit perut, dengar-dengar tu imam ustaz alif lam mim zalikal kitabul punggah, dia kata aku pakai bohlang kain lah. Dia kata pasal apa? Dia duduk sah 1, sah nombor 1, sah nombor 2, nak buh gear reverse pun belakang duduk ada 3 sah lagi. Nak tunggu juga bukan takat sakit, dia memulai perut ni, dia memulai. Kan? Muka ni daripada pucat dia main biru lah. Ini tidak bertimbang rasa. Dia kata maka dia menyebabkan makmum itu kena fitnah keluh kesah, masyghul duka cita halnya dan kehidupannya dan pencariannya ataupun sakitnya. Kalau dia sakit memang terguling dalam tu kan, duk tunggu, duk tahan, boom, blackout terus. Pasal apa? Tu imam punya pasal. Dia kata dan Nabi kita SAW telah meringankan sembahyang kerana takut ibu kanak-kanak kena fitnah keluh kesah, duka cita akan tangis anaknya di dalam sembahyang itu. Nabi dengar aja budak teriak, Nabi cepatkan sembahyang dia. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la asma'u buka as-sabi wa ana fi shalah fa ukhaffifa ma khafa an tuftatana ummuh. Demi Allah, Nabi kata, aku dengar tangisan satu budak padahal aku di dalam sembahyang.
Maka aku ringankan akan sembahyang itu, yakni tiada membaca surah yang panjang-panjang dan tiada membanyakkan ulang zikir lebih daripada 3 kali dan sebagainya. Kerana takutkan bahawa kena fitnah ibu kepada budak yang menangis itu di dalam masa dia menjadi makmum mengikut aku. Itu Nabi. Dia sangat bijak, pintar, cerdik dalam memahami keadaan. Yakni supaya tiada berbimbang hati akan ibunya kerana duka citakan anaknya, kerana belahnya mendengar tangis anaknya itu. Tu saya kata anak teriak, kita duduk semayang ni, anak kita duduk lari kat luar. Tu pun satu semak perut je. Kita duduk semayang, duduk bunyi lari, ya, duduk hambat 3, 4, 5 orang lepas. Ya, bunyi ria di luar tu. Kata kenapa tu ulang ke, pijak paku karat ke. Pak dia, mak dia semayang pun tak tahuan lah. Otak duduk dah sana lah. Budak anak aku ke apa, dia nak serupa. Padahal seorang budak-budak semua serupa. Nanti dia duduk ingat kuat anak dia. Kan? Jadi dia tak mau macam tu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Qatadah dan Abi Sa'id dan Abi Hurairah. Dan kata At-Tirmizi lagi, hadis ini hadis yang hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Masalah dia kata, meringankan sembahyang waktu menangis budak, apa hukumnya? Apa hukum tu imam bila dengar budak teriak, dia cepatkan sembahyang dia? Apa hukumnya? Telah lalu dalam masalah tadi, dalam juzuk yang kedua ada menyebutkan sunat bagi imam itu bahawa meringankan dia akan sembahyangnya. Demikianlah disuruh oleh syarak akan yang demikian itu. Kerana makmum ada berbagai-bagai sifatnya. Setengah makmum itu kanak-kanak. Setengah. Yang duk main semayang ni setengahnya budak-budak. Macam kita jadi cikgu mengajar dalam kelas di sekolah lah. Budak-budak kita tu ada depan, bukan boleh mengaji 40 minit cukup. Ada depan kita 30 orang tu, ada boleh mengaji 15 minit lah. Ada. Dia 15 lah. Minit yang ke-16 dia start lah cerita dah. Ada yang tahan lama sikit, dia boleh pergi sampai 20 minit. Ada yang tahan lagi, dia boleh pergi setengah jam. Yang boleh tahan sampai 40 minit, double period pula 80 minit, boleh mengaji dengan mata tak tengok ke mana ni. Yang tu ada seorang aja kot. Kan? Double period, 40 minit, 40 minit. Kita mengajak ni daripada Assalamualaikum mula ni sampai minit yang ke-80 ni, kita mengajak ni bagi semua buah berat ke dia. Mati budak-budak tu. Dia tak boleh capture dah apa yang kita bagi tu. So pengajaran kita 40 minit tu kena pandai lah. Hak mana hak nak bagi fakta, hak pukai dia, hak mana ada sikit nak menggelecek dia, bagi dia boleh longgang sikit, kena pandai lah. Kena pandai lah. Ini yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Nabi kata apa? Nabi kata khatibin nas ala qadri uqulihim. Nabi kata kamu bercakap dengan orang, dengan manusia ni, ambil kira tahap akal dia. Dia dekat mana? Kita kena raih akal dia. Kemampuan dia, kapasiti dia, keupayaan dia untuk nak mengaji tu. Kita kena reti, kita kena kenal anak murid kita. Maka Nabi SAW dia bukan kata saja. Nabi buat macam tu. Nabi dengan sahabat ni dia buat macam tu. Maka Nabi kata di kalangan makmum itu macam-macam sifat. Ada kanak-kanak. Ada orang tua, budak-budak cara budak-budak, dia tak boleh lama. Dia semayang rakaat pertama yang nampak kiam, tak beralih kiri kanan. Dia masuk rakaat kedua, dia tendang kaki kawan sebelah dia. Dia start dah. Rakaat kedua ya, dia tendang kaki kawan dia. Kawan dia pijak kaki dia, apa sang dah. Depan kita ni pun duk tengok semayang kita pun tak tahu pergi Singapura dah semayang kita. Pasal budak ni punya pasal. Budak ni pasal apa? Pasal tu imam punya pasal. Panjang sangat. Dia dah tak boleh dah. Dia hilang concentration. Dia tak fokus dah kepada ibadat dia. Orang tua cara orang tua. Dia sakit urat. Dia sakit pinggang. Dia berdiri lama, kaki kebas. Ini semua nak kena ambil kira. Dia kata. So ada orang tua dan ada perempuan yang mempunyai anak dan sebagainya. Maka sunat belaka meringankan oleh imam akan sembahyang itu. Jadi cerita dia apa dia? Sembahyang fardu ni jangan berat sangat. Jangan lama sangat. Belakang ni gerabak kita ni macam-macam jenis dia ada. Begitu.
Lihat masalah 55 juzuk yang kedua. Dia kata ada detail lagi perbahasan tentang benda ni. Apabila didengarnya budak menangis padahal ibunya sama-sama sembahyang jemaah kerana kesihan ibu dan anaknya itu. Sebagaimana dapat dalilnya pada hadis di dalam masalah yang lepas. Bahawasanya Nabi SAW meringankan sembahyang kerana dengarkan tangisan budak tadi. Maka perangai Nabi. Perangai itu jangan baca perangi pula dengan Nabi perang pula. Maka perangai Nabi SAW itu pengesihan. Nabi ini dia belah kesian kepada orang. Kesian dia akan ibu yang duka cita kepada anak yang menangis itu. Maka boleh jadi hilang khusyuk dan hilang khuduknya. Hilang fokus. Bila duk main kacau ni dia hilang fokus. Dan kesihan dia akan anaknya. Kerana menangis itu mendatangkan mudarat ke atas anak. Dengan kerana itulah meringan Nabi SAW akan semayang sekira-kira tamam dan ringan nama aja. Semayang bagi sempurna. Tamam tu maksud dia sempurna. Jangan sampai nak cepat sampai hilang tamak ni nak. Tak mau juga. Semayang bagi sempurna. Tetapi cepat. Begitu. Baik, masalah. Dia kata kesian makmum dan orang yang ikutnya. Kata Imam Nawawi, dan pada hadis dalam masalah itu dalil atas kesian dengan segala makmum dan segala orang yang menjadi mengikutnya. Dan dalil atas memelihara dan meraihkan maslahah mereka itu. Dan bahawa tiada memasukkan atas mereka itu barang yang memberi masyakkah. Atas masyakkah ni maksud jadi susah. Jadi susah kepada makmum. Dan jikalau sedikit sekalipun dengan tiada darurah. Kalau tak ada pasal, tak usah duk bagi susah makmum yang duk ada di belakang. Masalah, dia kata perempuan sembahyang serta laki-laki, apa hukumnya? Pasal dalam hadis tadi cerita Nabi tengah sembahyang, dengar budak teriak. Jadi Nabi kesian mak dia. Faham daripada hadis tu apa dia? Perempuan sembahyang sama dengan Nabi di dalam sembahyang ni. Apa hukum perempuan sembahyang dengan orang laki-laki? Apa hukum dia? Ini Quran baik, hadis baik. Dia bila baca, dia akan buat keluar apa hukum yang boleh diambil daripada Quran dan hadis itu. Dia kata istimbat, nak simpulkan hukum daripada hadis tu. Kan? Macam hari ni, Kelantan mencadangkan supaya sembahyang jemaat orang perempuan ikut serta. Dia orang tanya, bolehkah orang perempuan pergi sembahyang jemaat? Bolehkah? Itulah ni masjid laki-laki pi saja pun dah overflow. Kalau perempuan nak pi semua macam mana? Masjid yang overflow tak payah pi. Itu total dia. Takkan yang tu pun nak jadi sakit kepala duk bincang. Masjid yang laki-laki saja pi pun dah overflow, perempuan tak payah pi. Masjid yang besar, yang laki-laki pi pun duk kosong banyak lagi, daripada dibiarkan kosong, perempuan kalau ada masa pi sama. Jadi setidak-tidaknya tengah hari itu dia dapat satu ilmu daripada khutbah yang dia dengar. Itu saja. Proposal dia macam tu aja. Bukan kata nak paksa sopi dan sebagainya. Itu yang dikatakan apa? Kesimpulan hukum daripada perkara-perkara yang timbul. Macam berlaku pada zaman sahabat-sahabat Nabi. Apabila ada satu sahabat mati. Sa'ad bin Abi Waqqas ke apakah mati. Isteri-isteri Nabi minta supaya mayat dia dibawa ke masjid untuk disembahyangkan oleh isteri-isteri Nabi sama. Sebahagian sahabat lain tak setuju. Mereka kata tak pernah lagi berlaku sebelum ni. Mayat tidak pernah dibawa ke masjid. Sebaliknya mayat disembahyangkan di rumah dan terus pergi tanam. Macam mana pula ni isteri Nabi Aisyah yang mengetuai isteri-isteri Nabi minta supaya mayat ni dibawa mai ke masjid untuk mereka sembahyangkan sama. Ni macam mana ni? Aisyah dia counter balik permasalahan yang timbul. Aisyah kata hampa jangan cepat lupa. Hampa ingat tak keluarga Suhail yang mati hari itu ni tidakkah dibawa ke masjid dan tidakkah mayat itu disembahyangkan oleh Nabi di masjid? Walaupun tidak menjadi kebiasaan pada zaman Nabi mayat disembahyangkan di masjid, tetapi Nabi biasa buat. Dia kata. Dulu dia tak bawa mai ke masjid pasal apa? Pasal takut mayat kadang-kadang dia menitik daripada badan mayat tu benda-benda yang menjadi najis. Kan mayat ni macam-macam cerita. Hal ahwal mayat ni pun cerita macam-macam. Lebih-lebih lagi yang mati aksiden. Dia tak stop. Dia punya bleeding dia tak boleh stop. Darah duk tap melitik. Kalau buat main masjid sekali lagi dia menitik atas kapet ni cerita panjang. So takut. Ataupun mayat yang tak ni pun mayat yang uzong. Yang duk keluar cecair najis daripada badan dia non-stop. Yang tu pun bila bawa main kadang depa lapik tikar, depa lapik pula plastik, dia takut pasal benda tu najis. Bila dia drop atas kapet ni kita nak sembahyang, kerana tu
Mayat-mayat pada zaman dulu disemayangkan di rumah ataupun di halaman rumah. Disemayangkan di halaman rumah. Kemudian bawa pergi terus ke bumi. Tapi ada berlaku pada zaman Nabi mayat dibawa ke masjid. Jadi kesimpulan hukum daripada tu apa dia? Tak salah kalau sekiranya mayat dibawa ke masjid dan disembahyangkan di masjid. Tak salah. Pasal ada berlaku pada zaman Nabi walaupun tidak kebiasaan. Dan orang perempuan nak sembahyangkan mayat boleh tak boleh? Boleh. Tidak ada larangan daripada mana-mana nas. Kan kadang-kadang isteri, anak-anak dia kasih terlebih kepada suami dan bapa dia. Dia nak juga. Dia nak semayang sama mayat untuk bapak dia. Ini dia kira last benda yang dia boleh bagi dekat bapak dia. So dia nak semayang. Tak salah. Tidak ada larangan dalam nas yang melarang perbuatan itu. Bahkan ada sabit daripada hadis Aisyah menyembahyangkan jenazah beberapa orang sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, ini yang dikatakan kesimpulan hukum yang diambil daripada nas yang ada. Nah, baik, kita masuk tajuk baru. Bab ma jaa la tuqbalu salatul mar'i illa bi khimar. Okey, itu bab yang datang pada menyatakan hadis tidak diterima sembahyang orang perempuan melainkan dengan khimar. Khimar ni inilah yang orang perempuan duk pakai mini telekung tu, khimar. Khimar dia panggil. Telekung semayang ni pun khimar, mini telekung hak duk pakai hari-hari itu pun khimar. Pakaian yang menutup aurat semua, rambut semua tutup apa semua, itu dia panggil khimar. Jadi orang perempuan tidak sah sembahyang melainkan kalau sekiranya dia pakai mini telekung ataupun kain telekung ataupun apa-apa yang menutup aurat, yang terdiri daripada rambut dia apa dan sebagainya, termasuk bawah ni. Orang perempuan jaga ni. Bawah pada dagu ni ini aurat. So kalau pakai telekung kena make sure dia bawah dagu ni. Jangan pakai macam duk pakai mini telekung pergi kerja tu dia duk tang ni. Bila duk tang ni kawasan 2 inci ni aurat. Jadi kalau kita pergi Mekah buat haji, buat umrah, dalam ihram dia kena tutup sampai tang ni. Dalam ihram dia kena tutup sampai tang ni, semacam mana kita tutup sewaktu kita semayang. Macam itulah kita kena tutup sewaktu ihram. Dia kena sampai bawah dagu ni. Kerana di sini adalah aurat. Okey. So khimar yang dimaksudkan di sini ialah yang menutup sampai situ. Ketahuilah saudaraku, tiada sah pada mazhab Syafi'i oleh sembahyang perempuan melainkan dengan bertudung kepala. Pasal apa? Pasal itu aurat yang mesti kena tutup. Sehinggalah tiada zahir daripadanya rambutnya. Selai pun tak boleh. Kita dah sembahyang dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kawan sebelah kata kak rambut kak keluar. Ada sungguh, kena sembahyang lain. Kena semayang lain. Semayang itu batal. Pasal apa? Selai rambut adalah aurat. Baik. Dia kata maka hukum yang demikian itu adalah dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatul haid illa bi khimar. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada diterima sembahyang, yakni tiada sah sembahyang satu perempuan yang haid, yakni yang sudah cukup umur dengan alamat haidnya ataupun cukup umur ia di dalam haidnya, melainkan dengan bertudung kepala. Apabila dah cukup umur, aurat kena jaga. Itu aja. Maka dalam sembahyang apatah lagi kalau tak jaga sembahyang tak sah. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amru, dan kata At-Tirmizi lagi ini hadis Aisyah ini hadis yang hasan, dia kata. Baik, masalah perempuan sembahyang keluar rambut, sah ke tidak sembahyangnya? Kata At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis ini di sisi ahli ilmi bahawasanya perempuan itu apabila balik ia, maka sembahyang ia padahal suatu daripada rambutnya nampak terbuka, nescaya tiada sah sembahyangnya. Walaupun selai rambut. Kadang-kadang sembahyang pun dah hujung waktu. Kan? Sembahyang dah hujung waktu. Asar katalah pukul 4.45. Sembahyang pukul 4.40. Ni yang kata kalut ni 4.40 orang sembahyang. Elok-elok Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ombang. Amoi dia kata cantik. Cantik apa? Tak cantik lah. Dia kata cantik apa? Pasti ngam-ngam tu. Elok-elok Assalamualaikum Allahu Akbar lah. Oh, dia kata cantik. Tak cantik.
Lepas tu anak pula kata, dia kata, mak rambut mak keluar. Dia kata selai tak apa-apa, dia jolok masuk betul ya. Ini dia panggil tik mengecoh. Tik mengecoh. Keluar dia kata selai tak apa, dia kata lagi pun mak tak perasan, dia tolak masuk. Semayang dia tadi tak sah. Dia kena ulang semayang. Dia kata waktu dah habis, kena qada. Pasal semayang tadi tak sah. Nampak? Ini dia kata tak boleh, dia kata begitu. Dan katanya tiada harus sembahyang perempuan padahal suatu daripada tubuhnya terbuka. Bukan rambut aja, mana-mana part yang patut tutup terbuka, maka sembahyang tak sah. Maka rambut itu setengah daripada jasad pada hukumnya. Kan? Lamnya trend kita tengok dalam drama TV apa semua, dia main satu trend pula, pakai tudung tapi nampak jambui sikit hujung ni. Kan, pasal apa pakai? Pasal dulu janji dah, saya lepas pergi haji ni balik saya nak pakai tudung. Janji. Jadi balik bila tak pakai, orang pakai kata. Dulu nak pergi kata balik nak pakai. Kan? So balik-balik berasa rimah pula, rasa macam tak orang pakai. Jadi pakai juga, pakai macam tak pakai. Dia buat satu style. Pakai dia keluar lagu melerek ke depan ni sikit kan. Style tahun 70-an dulu. Nanti tengok tahun 70-an dulu, Ustazah balik Al-Azhar pun buat lagu tu. Style masa tu nak buat macam mana? Ustazah Al-Azhar graduate balik main pakai tudung sekat kepala ni. Depan ni jambui keluar belah tengah pula cik. Ustazah mengaji mana lu? Al-Azhar. Masa tu punya style macam tu. Malaysia kalau tuan-tuan just recall balik, bila yang start pakai mini telekong ni? Bila? 70 hujung. 70 hujung baru start sikit-sikit. Masa tu gerakan dakwah Abim. Depa lah banyak duk push tentang apa keperluan menjaga aurat dan sebagainya tahun 70 hujung. Sekolah-sekolah agama tahun awal 80, tahun 80 81. Ustazah tak tutup habis lagi. Lepas tu mai tahun 81 82 dia pakai stai bulu kambing punya tu. Ustazah pakai stai bulu kambing benang bulu kambing hak anyam-anyam tu, bila pakai nampak kepala bulat sebiji, nampak style lagu tu. Tahun 80 81. Dia mai tahun 82 83 tu barulah duk mai mini telekong hak ada awning depan ni. Kan? Dia ada awning pula, satu awning kalau hitam. Lepas tu mini telekong tengah ni, awning depan. Itu fashion tudung. Yang pentingnya pakai tudung. Itu aja. Yang pentingnya pakai tudung. Tapi itu trend dia duk main. Dia main sampai satu time pula dia main tudung cendawan pula dia panggil. Tudung macam telekong semayang ni turun sampai tahun ni dia satu time. Lepas dia duk jalan lagi, kau duk singkat balik pula. Dia singkat balik, lagu simpui balik tahun ni pula. Trend. Yang penting apa dia? Tutup aurat. Fashion ni pakailah macam mana pun, yang penting tutup aurat. So, kalau kita tengok orang Arab, orang perempuan Arab, dia tak mesti ada kain telekong semayang ni. Dia semayang. Dia lagu pakai mini telekong tutup aurat, dia semayang. Kalau masjid negara buat apa, baca Yasin, apa peringkat kebangsaan ke apa, dia panggil duta-duta Arab apa semua. Ni bini-bini duta Arab ni, dia tak pakai kain telekong macam orang perempuan Melayu ni. Dia main lagu dia je lah. Lagu tu dia semayang. Kita duduk sebelah dia tengok, dia ni awak tak pakai kain telekong. Telekong dah lah tu, dia dah lah boleh semayang dah lah. Tapi kita pantang kita banyak. Kalau tak ada telekong ni tak semayang. Ada telekong ni urus semayang. Ni kata awak tak semayang ni, terlupa awak telekong. Ada haduk pakai lah, tak tutup aurat lagi. Tutup lah tapi bukan telekong. Ada tutup aurat boleh semayang lah kata. Tak biasa pakai lagu ni semayang. Dia sanggup tak semayang. Nampak tak? Kadang-kadang kefahaman tentang benda ni dia blur, dia kelabu. Maka kerana tu dari segi amalan dan penghayatan dia jadi macam-macam. Bila dia faham, tak ada masalah apa. Kan macam kita buat contoh dalam kuliah-kuliah lepas. Orang Arab dia berasa masuk waktu dan dia rasa nak kena semayang dah, dia berhenti kereta, dia turun di tepi tu, kalau ada air dia ambil semayang, tak ada dia tayamum dengan pasir tu aja, dia semayang tepi kereta tu. Cuba tuan-tuan buat tengok semayang atas jambatan Pulau Pinang tengok. Kan? Mana nak tahu kita nak pergi Tanjung, dia pergi jam jalan. Jambatan jam, nak pergi tak boleh, nak buat tak boleh, maghrib. Tengok dah pukul 8 dah, saat lagi nak main Isya pula, kita tak semayang lagi ni. Semayang tu ada dah tiap kereta ni macam mana? Turun pergi tepi tu, agak kereta tak lintas, tak tindih kita lah.
Ya Allahu Akbar semayang tepi tu. Boleh tak buat lagu tu? Tak biasalah, tapi bolehlah kalau nak buat. Kalau Arab dia buat dah lah. Kita sekali orang kata gila pula. Siapa kata gila? Kita semayang takkan gila. Kita ni dia lebih haru dengan orang kata kat kita ni. Dia haru dengan orang nak kata ni. Apa kata gila pula ni. Nak semayang nak gila apa tak gila Dialah tapi orang kata gila. Itu tak semayang tak gila. Tak kata apa, sengap. Kan? Ini benda dia tuan-tuan. Ini tajuk yang dia duk baca ni. Dia kata yang pentingnya apa dia? Menutup aurat. Bagi orang perempuan ni, janji dia pakai khimar, dia pakai tudung. Kata Syafi'i, dan sesungguhnya dikata orang, jika ada zahir dua tapak kaki perempuan dengan terbuka, maka sembahyang itu sah. Ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dia kata kalau tapak kaki ternampak, tak apa, sembahyang itu sah. Banyak orang tanya hantar SMS, Ustaz, betul-betul orang perempuan ni wajib ke pakai stukin? Banyak orang hantar SMS tanya. Habis macam kita duduk dalam rumah tetamu mai pun nak kena pergi cari stukin pakai ke? Tanya. Habis tu kalau kita nak pergi market, tempat basah apa, ayam ikan, hanyak apa semua pun nak kena pakai stukin. Orang tanya kan. Jadi perbincangan tentang ni dia ada sikit kadang-kadang pendapat ulama yang memberi kelonggaran melihatkan kepada keadaan. Sehingga kan dia kata apa? Kata Syafi'i, dan sesungguhnya dikata orang, jika ada zahir dua tapak kaki perempuan terbuka, maka sembahyang itu sah. Ada pendapat mengatakan begitu. Kerana dia kadang-kadang macam kita lah, negeri kita ni. Kan? Negeri hujan, basah dan sebagainya. Mai pakai stukin dah pasal lecun naik atas ni, nak kena buka sekali, nak turun, nak kena cari stukin lain pula pakai. Nampak nak jadi masyakkah. Ada timbul masalah macam ni. Habis orang perempuan yang buat bendang, duk pergi bendang, buat bendang pun dia nak kena pakai kan juga stukin, pakai apa. Persoalan banyak. Kan? Setakat boleh jaga. Itu saja. Setakat boleh jaga. Bab dia kata fi karahiyatis sadli fi salah. Itu bab yang datang pada menyatakan tegah melabuhkan kain di dalam semayang. Ini satu tajuk. Orang pakai kain labuh, pakai jubah labuh, pakai selong labuh dalam semayang, apa hukum dia? Ketahuilah saudaraku, telah datang hadis menegah melabuhkan kain di dalam sembahyang, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sadli fi salah. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia telah menegah Nabi sallallahu alaihi wasallam melabuhkan kain di dalam sembahyang. Dan kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Juhaifah. Masalah yang kata melabuhkan kain dalam sembahyang itu apa hukumnya? Yang kata kain labuh, jubah labuh, pakai seluar labuh, apa cerita? Dia kata telah berkata Ibnul Arabi di dalam syarah At-Tirmizi, telah memakruhkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Imam Syafi'i kata makruh. Dan kata Imam Malik harus. Imam Malik kata tak apa. Kalau kita pakai jubah kita labuh kan, pakai dalam semayang, jadi ada orang tegur kita, dia duduk belakang kita tengok, ya apa ustaz jubah dia pun tutup buku lali kan. Pasal dia baru pergi mengaji kat ustaz mana ke, duk baca hadis tu, ustaz tu sampai tumbuk-tumbuk meja terbalik air mineral ni, marah orang pakai kain labuh. Tengok-tengok dia mai tengok ustaz ni pula kain labuh. Dia macam mana ni? Kita nak tahu apa penjelasan dia. Tapi hadis ada, hadis terang dan hadis sahih. Nabi kata ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Nabi kata garang tu. Nabi kata apa yang asfala minal ka'bain, yang melabuhi buku lali. Ini bagi orang lelaki-lelaki. Apa-apa daripada jenis izar, daripada jenis kain yang melabuhi ka'bain, melabuhi buku lali, fa finnar. Nabi kata itu bahagian neraka. Garang lah. Kan? Maknanya larangan berkain labuh ni cengeng ni. Larangan ni keras. Sampai Nabi kata fasinnar. Mai pula satu hadis Nabi kata innallaha la yaqbalu salata rajulin musbil. Sesungguhnya Allah tidak terima sembahyang laki-laki yang musbil, laki-laki yang berkain labuh. Jadi penanda aras dia di mana? Ka'bain, buku lali. Jangan melepasi buku lali. Kalau melepasi buku lali, Nabi kata innallaha la yaqbal. Allah tak terima
salata rajulin musbil. Semayang laki-laki yang kain labuh. Baik, kita tengok apa perbahasan dia. Perbahasan dia kata apa? Imam Syafi'i kata makruh. Imam Malik kata harus. Tak apa. Dan telah bersalah-salahan ulama pada takwil hadis ini. Maka kata qil iaitu melabuhkan dengan makna menghela kain itu atas bumi. Dia kata tak boleh ni jadi lagu macam apa? Macam raja-raja dulu. Dia pakai tu macam sayap Zorro dia tu. Bila dia berjalan tu belakang tu dia ada pula pasukan duk angkat dia punya Zorro dia tu. Zorro apa nak panggil tu yang dia pakai di tengkuk ada sayap panjang tu. Nak tunjuk kebesaran dia sebagai raja tu, maka pakai baju labuh tu, nu inang-inang duk angkat ke belakang tu. Kalau sampai menghela, dia kata sampai duk heret kain macam tu, itu salah. Itu satu pendapat, dia kata. Maka menghela ekor kain itu di atas bumi ialah kelakuan orang-orang yang membesar diri dan memegahkan diri. Itu sebab larangan dia. Pasal apa? Pasal menyombong. Pasal menyombong. Kalau sekiranya labuh itu tidak kerana sombong, dia kata maka itu Imam Malik kata apa? Harus. Imam Syafi'i kata apa? Makruh. Kalau tidak kerana sombong. Kan kita pergi Mekah, beli jubah, kita punya panjang berapa? 54. Kan? 54. Kita punya panjang. Kan? So kita pergi kedai 54 tak ada. Dia kata 54 mafi. Tak ada. 55. InsyaAllah dia kata. Dia bawa keluar main. Bawa keluar pula hitam pula. Kita kata lon akhir color lain fi abyad, putih ada tak ada? Cari 56 ada putih. Kita pun tangkap jugalah. 55, 56. Bila pakai dia meleret sikit lah. Haram kan yang tu? Kita bukan berniat sombong. Tetapi nak buat macam mana? Hak ada apa saya itu aja. Pakai labuh sikit. Balik main sini kita hotel lain. Jadi sementara nak balik main hotel tu kita pakai tu kira macam mana? Haram ke? Tak haram. Dia kata. Pasal apa? Bukan niat kita nak sombong. Ini yang dibahaskan oleh hadis ni. Maka dia kata Ibnul Arabi, dan bermula mereka yang mengharuskannya ialah tiada dijalankan dan tiada dihela dan tiada diheret akan dia di dalam sembahyang. Yang mengharuskan tu dia kata jangan sampai meleret. Labuh sikit daripada buku lali tapi tak meleret. Yang tu tak apa, dia kata. Bahkan dia kata tetap ia di atas bumi, dia tak meleret, dia ikut sama arah dengan tapak kaki kita. Takat tu tak apa lagi, dia kata. Dan yang ditegahkan daripadanya ialah bermegah-megah diri di dalam jalannya itu. Dan setengah daripada ulama mereka yang berkata, bermula makna tegah melabuhkan kain itu apabila ada bukan baju. Kerana bahawasanya apabila dilabuhkan daripada dadanya, nescaya terbuka dadanya. Ni macam-macam perbahasan lah. Kita ambil kesimpulan tentang kesimpulan dia apa? Sedaya upaya jangan pakai labuh. Tentu dah selamat. Kalau labuh tu kerana apa? Kerana baju baru beli, tak ada nak order, itu tidak haram. Kerana apa? Kerana dia tidak berniat sombong. Untuk hari-hari kita pakai ni ejaz bagi paras sekurang-kurangnya buku lali. Ka'bain. Kerana itu kawasan selamat. Habis. Tu saya baca panjang-panjang. Tajuk baru, bab ma jaa fi karahiyati mashil hasa fi shalah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis menegahkan sapu anak batu dalam sembahyang. Ni pula cerita apa? Zaman Nabi, bahkan selepas zaman Nabi lama pun dah, kalau kita, ada adik-beradik kita, mak pak kita pergi Mekah tahun 74. Sampai tahun 74 tu dataran tawaf Kaabah tu masih berbatu lagi. Pasiang apa ada lagi. Sampai tahun 74. Selepas itulah barulah dia tak ada dah itu semua. Sampai zaman lah ni tak ada apalah, semua bubuh apa? Dia bubuh apa tu dia panggil? Bukan tile, dia panggil apa tu? Marble, dia panggil marble. Marble tak ada lah, tak jumpa. Dan petugas Masjidil Haram, Masjid Nabawi ni cuci sepanjang masa. Yang mop yang kereta ada pusin tu pusin lebih daripada apa nama? Propel lagi depa punya ada buat kerja dalam tu. Kan? Dulu kawasan halaman tawaf tu batu tu ada lagi. Timbul hadis ni. Hadis apa? Apabila kita nak sujud
Dia kata kita dilarang daripada pergi duk gabuih bagi clear batu tu baru sujud. Tu gabuih nak bagi clear tu, itu dilarang. Cuba kita baca. Fi karahiyati mashil hasa fi salah. Itu bab yang datang pada menegah sapu anak batu di dalam sembahyang. Ketahuilah saudaraku, telah datang hadis yang menunjukkan tegah seseorang sembahyang menyapu akan tempat sujudnya supaya rata. Kerana maksud sembahyang itu ialah disuruh khusyuk dan khuduk. Itu tujuan dia. Dia tak mau kita ni pergi buat benda yang boleh mengacau khusyuk kita. Kan? Tengok duk gabui. Ada kita ni bukan kata pasal batu, pasal apa tak ni. Bulu kapet ni pun kita duk tengok tu duk fikir. Dia baldu dia nampak macam terbalik. Sapu bagi sama color balik. Ada juga lagu tu. Jenis ni pun ada juga kan. Dia tengok. Dia jenis orang lagu tu. Di rumah dia jenis beralui. Dia tak boleh ni nak semua everything proper. Dia jenis orang perfectionist. Satu orang yang mau kepada kesempurnaan. Kan, jadi bila dia sembahyang kan baldu ni kadang-kadang dia terbalik tu nampak color dia macam lain sikit. Yang tu pun jadi kacau dia. Tengok tu sebelum sujud sapu dulu pergi rata. Tu satu color cantik baru sujud. Ini mengganggu khusyuk. Mengganggu khusyuk. Dia hadis yang membenarkan kita bertindak luar biasa atas sebab-sebab yang kita akan jumpa akan datang ni. Tengah duduk sembahyang ulang mai. Misalnya. Kan? Islam tak suruhlah tunggu sampai dia patuk kita. Sampai tergolek jatuh. Tak apalah kalau mati syahidlah aku ni. Islam tak suruh macam tu. Dia kata apa nama al-hayyah wal-aqarib. Ada saya ingat tajuk akan datang ada kot. Al-hayyah wal-aqarib. Hayyah ni maksud ulang. Aqarib apa? Skorpion ni. Kalajengking. Ini dua menatang. Kalau kita tengah semayang, kalau dia main, Nabi suruh kita balon dia pergi mati. Kalau balon dia tu pergerakan yang tidak sampai membatalkan semayang, dia mati. Kalau balon tu sampai balon dia duduk panggung lagi, balon lagi duduk panggung lagi sampai kita pun bersiap lari ambil yang nu pukul bumbang batal lah. Batal, Nabi kata tak apa. Batal pun tak apa, sagi semayang lain. Pasal apa? Pasal hayyah dengan al-aqarib ni dia suruh kita bunuh. Kalau kita nak tambah lagi yang seumpama dengan dia, lipan bara ke. Zaman Nabi tak ada, zaman kita dia main. Rumah duduk dalam kebun getah ke apa ke kan, kelapa sawit apa saya dia main. Macam yang duduk lengkang main. Kita pula duduk tengok, wih ni bukan merah ni dah nak main merah hati dah ni. Ni kalau kena, yang tu cerita dia pi ambil apa yang patut balon dia bagi mati. Baik. Adapun kes-kes yang melibatkan benda macam ni, ada habuk, ada debu, ada apa piduk gabui, kaih apa semua ni, kalau dia membawa kepada ganggu khusyuk, dia suruh kita jangan buat. Kan? Tapi kalau dia tak buat, dia pula pergi jadi ganggu, tengok dekat mana boleh buat lah. Contoh orang tanya kita, kalau kita buat contoh cara moden lah ni lah, tengah sembahyang handphone bunyi. Ni duk cerita batu ni semua tak ada kat kita. Tengah sembahyang handphone bunyi. Bab orang nak kata dia ni pun mangkuk kanji tidak nak sembahyang hang buat silent lah, itu bab lain. Kita memang selalu pun silent, tapi hari itu terlupa. Nampak tuan? Benda nak jadi. Memang selalu kita nak masuk kita silent kan. Tapi hari itu terlupa. Tengah duk sembahyang apa semua waladhdallin masuklah bunyi. Uptown Girl pula bunyi pun. Dia bukan bunyi Uptown Girl. Uptown Girl tu imam pun lupa surah bila dengar kita punya handphone bunyi. Baik, adakah kita ni Uptown Girl punya tuan punya telefon Uptown Girl ni nak biar benda tu bagi bunyi? Nak habis ringing tu saja pun kira tak sampai bagi salam tak lagi. Kena kawan yang call tu pula tak cerdik. Dia dah call kita tak angkat, dia balas call lagi. Uptown Girl lagi sekali baik. Oh kata. Macam mana kita nak buat masa tu tuan-tuan? Stopkan dia. Salah tak kita stopkan tu? Tak salah. Bahkan itu yang kita kena buat. Sebab kita dah menyebabkan kepada ramai orang hilang khusyuk. Bila bunyi macam tu, tengoklah duk poket mana. Tu macamnya seluk, tangan pi dekat button off tu, tekan buang. Pam, tutup. Habis selesai. Batal tak sembahyang kita? Tak batal. Bahkan itu tindakan yang mesti kita buat. Ada ni duk biang ni, duk biang tahun ke apa duk biang. Duk biang pula.
Allahu Akbar. Cerdik ni kena ada. Sebab Islam ni agama cerdik. Islam ni agama cerdik. Jangan macam saya buat contoh kuliah bila dulu, lagu duk jawab, ana usalli. Yang tu salah, yang tu batal. Kan? Handphone sebab bunyi ni satu macam yang ambil, ana usalli. Tak boleh, yang tu batal. Bercakap dengan kalam yang luar daripada sembahyang itu confirm batal. Baik. So tajuk yang nak cerita ni, dia kata cerita gabuih batu daripada tempat sujud tu, takut sekali kena dai kita. Kerana maksud sembahyang itu ialah nak khusyuk. Maka hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qama ahadukum ila shalah fala yamsahil hasa." Nabi kata. Maksudnya apa? Diriwayatkan daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalah fala yamsah al-hasa." Apabila bangun seseorang daripada kamu nak sembahyang, maka janganlah ia menyapu anak batu di tempat sujudnya supaya sama rata dan supaya sedap sujudnya. Itu. Jangan. Dia kata apa? Dia kacau kita punya khusyuk. Sambung lagi Nabi kata, fa inna rahmah tuwajihu. Ini yang Nabi kata. Kerana bahawasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala duk ada depan kita. Orang yang sembahyang ni bila dia takbir aja Allahu Akbar, dia berhadapan dengan rahmat Allah. Dia sedang dilimpahi dengan rahmat Allah. Allah cukup sayang kepada orang sembahyang ni. Dia nak buat macam tu. Bila dia takbir aja Allahu Akbar, dia berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Maka jangan dia rosakkan, jangan dia spoil rahmat yang Allah duk bagi kat dia dengan gangguan yang macam-macam ni. Itu sebab Telekom duk buat apa, switch off apa nama handphone, buat gambar handphone, buat pangkah tu. Pasal apa? Pasal tak mau dia buat spoil ketenangan kita di dalam masjid ni. Tak mau, dia kata. Maka apabila berbimbang ia dengan lain daripada sembahyang, nescaya putuihlah rahmat Allah yang duk beradab dengan dia. Selagi mana dia takbir Allahu Akbar, dia ni duk fokus, duk khusyuk kepada Allah, duk khusyuk dengan Allah dalam sembahyang ni, selagi tu rahmat duk mai. Bila dia buat sesuatu yang menghilangkan khusyuk, maka hilanglah rahmat Allah daripada dia. Ini dia kata. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Mu'aiqib dan Ali bin Abi Talib dan Huzaifah dan Jabir. Dan kata At-Tirmizi, bermula hadis Abi Dzar ini adalah hadis yang hasan. Dia kata, masalah menyapu tempat sujud dengan sekali dan hadis. Kalau sekali sapu. Macam kita kan, kita sembahyang, ada setengah jenis orang pakai spek ni, dia style dia. Saya pun tak faham pasal dia style macam tu. Bila nak sembahyang dia satu macam, dia buang spek, dia letak di tempat sujud. Ada style macam ni. Oh, jangan tuan-tuan. Lagi dia main anak siapa akan lari-lari pijak peram kata tengah doa tu pula pergi buang. Janganlah pergi cari penyakit macam tu. Spek ni buang-buang dalam poket ke buang tang mana ataupun untuk sah buang ke apa ke. Lebih selamat dak pergi buang tu. Bila buang tang tu, itu memang nak mengundang kekacauan. Dia jadi tak khusyuk. Lagi main anak siapa akan lari, ya dia lari pergi ujung balik tu. Lagi dia patah balik, ya main ujung balik ni. Kita habis spek kita atas tu. Bila duk lari ni kita dah main semak perut dah. Janganlah buat kerja yang boleh menjadi kacau sembahyang kita. Ataupun ada orang sembahyang buat handphone atas poket atas ni. Atas poket atas ni dia bubuh, dia buat handphone dalam poket atas. Bila sujud jatuhlah handphone tu. Bila jatuh tu dah kacau. Allah, bila jatuh pula dah handphone ni. Kacau lah. Duk teringat pula ni daripada masjid mana tu sujud-sujud orang main gabuih handphone tu. Susah lagi aku tengah sujud ke apa kan, lepas main kutip ambil. Jangan pergi bubuh poket atas tu buat apa? Nampak tu dah. Janganlah kita ni pergi jadi punca kepada nak hilang khusyuk dalam sembahyang. Nak sembahyang ni tak mau ada kekacauan. Ambil simpan di tempat-tempat yang menasabah. Ini contoh-contoh yang kita nak bawa. So, dia kata bila buat macam tu, rahmat Allah lari daripada kita. Baik, kalau sekiranya berlaku juga benda macam ni, dia pergi bubuh apa ke dalam poket atas dia, duit ke ataupun handphone ke apa ke, jatuh. Jatuh pula pergi jatuh tempat dia nak tak dari sujud sekali lagi ni. Maka dia sekali dia pegang handphone, tarik mai kat dia sikit baru dia sujud. Boleh tak boleh macam tu? Ini tajuk dia. Menyapu tempat sujud dengan sekali saja. Dan hadisnya kata saudaraku telah
Wahai saudaraku, telah datang hadis mengharuskan sapu anak batu ataupun sebagainya daripada tempat sujud di dalam sembahyang, iaitu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Mu'aiqib radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mashil hasa. Katanya, aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sapu batu daripada tempat sujud dalam sembahyang, supaya tiada menyakiti dahi orang yang sujud dengan sebab tidak sama ratanya. Faqala in kunta la budda fa'ilan famarratan wahidah. Nabi kata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya engkau berasa tak dapat tidak kena buat benda tu, tak dapat tidak nak kena sapu juga sikit, tak boleh nak elak dah, mesti kena sapu juga, supaya menghilangkan anak batu yang tajam dan menyakiti itu, maka sapulah olehmu akan sapuan yang sekali sapu. Nabi kata, kalau dah tak dapat nak elak, sekali tak apa, sekali tak apa, dan jangan lebihkan daripada yang demikian itu. Lagu duduk sapu, lagu duduk tepuk-tepuk macam bantai kabu pula duk buat tempat sujud tu, tu leceh. Tak mau buat macam tu, sekali sapu. Ataupun handphone jatuh, sekali tarik mai. Jangan banyakkan benda yang boleh menyebabkan hilang khusyuk dan terputus rahmat Allah dekat kita. Dia kata, maka sapulah olehmu akan sekali sapu, dan jangan lebihkan daripada demikian itu. Maka barang siapa melebihkan dia, nescaya mendatangkan barang yang makruh ataupun mendatangkan yang boleh membatalkan sembahyang. Kata At-Tirmizi, bermula hadis ini hasan lagi sahih dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Kemudian menyapu tempat sembahyang, apa hukumnya? Kata At-Tirmizi, bermula amal atas hadis ini di sisi ahlul ilmi, maka zahirlah pada hadis ini harus menyapu kalau sekali. Jika tak dapat, tidak, bagi nak menghilangkan barang yang menyakiti daripada tempat sujud itu bagi sembahyang. Adapun dahulu daripada sembahyang, maka itu tidak ditegah menyapu anak batu dan sebagainya daripada tempat sujud. Sebelum sembahyang buat apa pun boleh, nak sapu ke nak apa. Macam mana tuan-tuan, kalau kita nak sujud, tengok ada tik cicak pula betul-betul tempat kita nak sujud, macam mana? Boleh sapu? Sapu batal juga lah, pasal najis. Habis tak sapu macam mana? Lagu nak suar kepala pergi atas sikit lagi, tik cicak tu jadi duduk betul dengan mulut pula. Tak ada cicak, dia bukan mengaji sekolah, dia pun menyusah orang. Kita nak buat lagu terempon, nak bagi tik cicak duduk di atas, takkan dia kena ketayak kita pula. Kacau. Maka benda ni sebaik-baiknya apa? Sebelum semayang cek dulu. Sebelum semayang cek dulu, supaya dia tak kacau kita sekali lagi. Itu. Baik, bahkan kata Qistilani, yang lebih aulanya diperbuat yang demikian itu supaya tiada berbimbang hati dengan dia pada halnya di dalam semayang. Kau boleh buat sebelum semayang supaya hati kita tak kacau bila kita semayang. Kata Imam Nawawi, bermula makruh itu ialah makruh tanzih. Makruh tanzih ni maksud makruh yang ringan. Dia ada dua, makruh tanzih dengan makruh tahrim. Makruh yang ringan dengan makruh yang boleh membawa haram. So dia kata jangan. Kata Imam Nawawi, makruh itu makruh tanzih, dan telah muwafaqah ulama atas makruh menyapu tempat sujud di dalam sembahyang, kerana bahawasanya menafi dia akan tawaduk dan juga berbimbang akan orang yang sembahyang. Menyapu dahi di dalam sembahyang, apa hukumnya? Ini piduk sapu dahi. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, dan telah berkata Al-Qadhi Iyad, dan dimakruhkan oleh salaf akan menyapu dahi di dalam sembahyang supaya hilang debu-debu dan seumpamanya daripadanya, dan juga makruh menyapu debu dan seumpamanya daripada dahi itu sebelum berpaling keluar daripada masjid. Ini pendapat ulama salaf. Kan macam kita, adat kita, dia bukan ibadat, bukan ada nas pun, yang apabila kita habis sembahyang kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, yang duk gabuih muka ni, carilah ayat Quran ke hadis ke apa, tak ada satu pun, walaupun hadis daif, tak ada pun yang kata lepas bagi salam tu suruh sapu muka. Tapi dalam masyarakat kita Melayu, dia jadi macam rukun benda tu, macam rukun, macam lagi tak gabuih muka lagi, macam tak habis sembahyang lagi. Dia jadi lagu tu, jadi masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nu angkat tu, dia mai tang ni dulu, dia singgah tang ni, baru dia sapu ni. Itu adat. Baik, tak apa kau ustaz buat benda tu, tak apa, nak buat-buat lah, tapi tak ada siapa suruh lah. Tak ada siapa suruh, tak ada hadis suruh pun, kan? Tapi kita ni pasal apa? Kita ni jenis turut orang.
Daripada kita budak-budak dulu mengaji sekolah Arab, budak-budak dulu kita duk tengok ustaz kita semua gabuh muka gitu kan. Jadi kita pun ikut dia. Jadi kalau orang tanya kita balik, kita tanya ni apa? Ni duk tanya orang duk buat lama dah, duk main cakap kata tak boleh. Bukan boleh, bukan tak boleh. Benda tu tak ada suruh dalam Quran, tidak ada suruh dalam hadis. Tapi kalau nak sapu boleh tak? Sapu lah. Bukan muka, sapu bau kan, nak sapu belakang, sapu lah. Pasal apa? Pasal dah bagi salam dah. Dah keluar dah daripada semayang. Sapulah apa pun. Kan? Cuma nak bagi kita clear. Kita tahu kata, oh sapu muka ni tidak termasuk di dalam sembahyang. Tak termasuk. Kan yang kata sembahyang tu definisi dia apa dia? Perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salam tu apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi. Pun tak payah hangguk, tak ada hadis orang hangguk pun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam transit pula dia warahmatullahi pun tak ada hadis. Tak ada. Habis kalau nak buat salah dah? Tak salah, tapi pelik Itulah. Pasal tak ada siapa suruh buat. Dia yang kata bagi salam ni Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu saja. Itu saja. Masyarakat kita ni unik dia di situ. Pasal apa? Pasal kita kreatif. Kita kreatif, kita suka buat bagi berlain daripada Nabi. Bukan berlain daripada apa? Bagi berlain daripada Nabi. Itu kita punya kreativiti. Jadi benda tu bila lepas Assalamualaikum warahmatullahi, dia nak gabuih apa-apa gabuih lah. Cuma dia kena faham bahawa sapu muka itu tidak ada di dalam mana-mana hadis yang suruh buat benda tu. Itu saja. Bagi clear. So di sini pun sama. Di kalangan ulama salaf dia kata apa? Duk sapu dahi lepas semayang ni, dia kata apa? Dan juga makruh menyapu debu dan seumpamanya daripada dahi itu sebelum berpaling keluar daripada masjid. Keluar dah daripada masjid tu baru gabuih, nak gabuih apa pun. Lagi duduk dalam masjid, ulama salaf kata tak sah. Itu pendapat dia, kan? Itu pendapat dia. Baik. Kemudian fi karahiyatin nafkhi fi shalah. Insya-Allah kita sambung kemudiannya ni. Fi karahiyatin nafkhi fi shalah maksudnya apa? Bab yang datang pada menyebutkan hadis menegahkan embuih mulut di dalam sembahyang. Ni. Tajuk-tajuk ni syok baca tuan-tuan. Banyak benda kita tak tahu, kita jadi tahu. Itu dia bagus dia yang tu. Pasal apa? Pasal kita lama dah jadi orang Islam. Tapi Islam kita ni Islam apa? Islam ikut orang. Jadi bila kita mengaji ni, baru kita boleh apa? Kita boleh bagi clear. Oh ni cerita dia. Oh ni hadis dia. Oh aku tak tahu lagi benda ni. Itulah kebaikan kita mengaji ni. So tajuk yang akan datang ni dia kata larangan embuih di dalam sembahyang. Embuih ni maksud dia apa tuan-tuan? Embuih ni maksud dia nak embuih benda yang ada di tempat sujud tu. Bila nak sujud tu embuih baru sujud. Dia tengok apa ke semut ke apa ke kan. Instead of dia gabuih, dia embuih. Sama macam gabuih lah ceritanya. Gabuih, bagi clear benda di tempat sujud. Kemudian tajuk yang lagi akan datang dia kata finnahi ala ikhtisari fi shalah. Larangan al-ikhtisar di dalam sembahyang. Al-ikhtisar ni ulama berbeza-beza tafsiran tentang perkataan al-ikhtisar. Yang sahih di sisi ulama hadis dua makna. Yang kata larangan al-ikhtisar di dalam sembahyang ni yang sahih di sisi ulama hadis dua makna. Satu dia kata al-ikhtisar ni maksudnya cekak pinggang. Ikhtisar dilarang di dalam sembahyang. Luang sembahyang pun cekak pinggang ni Nabi suruh kita elak. Pasal apa? Pasal cekak pinggang ini adalah apa? Adalah lambang kepada kesombongan. Sombong. Kita bila bercakap nampak pun nampak sombong. Dan sabit daripada tafsir Quran yang cerita iblis apabila dibuang daripada syurga, dilempar mai ke bumi ini, dia turun dalam keadaan ikhtisar. Dia turun dalam keadaan bercekak pinggang sebagai manifestasi kepada takwa hati dia. Tuhan buang dia mai ke bumi. Jadi cekak pinggang itu dilarang sebab dia perbuatan iblis. Dan satu lagi makna al-ikhtisar ini kita gezek dulu. Satu lagi makna ikhtisar ini ialah sembahyang dia tumang atas sebelah kaki. Macam mana nak kata? Dia sembahyang, dia patut berdiri lagu tu, dia berdiri lagu tu. Ikhtisar.
Ni. Ada kalau sekiranya dia uzur, dia sakit kaki dan sebab itu lain. Itu atas alasan uzur. Tapi atas alasan saja. Cik lagu duk nampak lagu mak rempit naik motor macam mana kata tak mau macam tu. Itu juga al-ikhtisar. So ada hadis yang melarang perbuatan-perbuatan itu, al-ikhtisar. Ini dua di sisi ulama hadis. Di sisi ulama fiqh ni macam-macam. Dia kata ada al-ikhtisar ini semayang patuk ayam, semayang nak cepat sudah. Ini juga al-ikhtisar yang dilarang oleh Nabi dan macam-macam tafsiran. Tapi tafsiran yang sahih yang dua ni. Apa dia? Satu semayang buat sengit kaki, sengit berdiri atas sebelah kaki, ataupun al-ikhtisar dengan maksud cekak pinggang. Ini jarang orang buat lah, cekak pinggang dalam semayang. Kemudian dia akan main satu tajuk yang banyak orang duk tanya, fi karahiyati kaffi sya'r fi salah, tentang larangan sanggui rambut ketika sembahyang. Sanggui rambut ketika sembahyang. Ini kita nak tengok apa hadis dia, dan hadis ni ditujukan kepada siapa? Pasal dia main cerita kata ada sahabat yang pi rongkai sanggui kawah hadus sembahyang. So hadis ni menceritakan tentang laki-laki yang sanggui rambut. Jadi adakah orang perempuan juga dilarang sanggui rambut ketika sembahyang? Ini kita akan tengok perbahasan dia. Laki-laki memang tak boleh. Pasal berlaku kepada cucu Nabi, Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Nabi. Dia kaffi sya'r. Dia kaffi sya'r ni dua maksud. Satu maksud dia simpul buat sanggui. Satu lagi maksud dia dia kata? Dia lipat. Rambut tu panjang, dia lipat naik macam mana bagi bertingkat tu, dia satu speed masuk. Jadi kan kita tahu Nabi Muhammad sendiri rambut dia mencicah bahu. Jadi samalah dengan sahabat-sahabat dengan apa pun rambut dia panjang masa tu. Jadi ada di kalangan mereka bila semayang dia lipat rambut tu, dia dilarang. Dan adakah larangan itu membawa pergi sampai kepada orang perempuan pun tak boleh, ataupun itu untuk laki-laki saja? Kita akan baca detail perbahasan dia pada kuliah akan datang insya-Allah. Kemudian dia akan main fi takhasyyu' fi salah, cerita tentang nak khusyuk dalam sembahyang macam mana. Nak khusyuk dalam sembahyang itu macam mana. Kemudian dia main fi karahiyati tashbik bainal asabi' fi salah. Ini cerita bukan dalam sembahyang, selepas sembahyang. Tashbik dalam bahasa Arab ni, yang kata tashbik ni apa? Abang tak ni ni. Jari masuk dalam jari ni. Ini dia panggil tashbik, dilarang oleh Nabi. Dilarang. Kita syok duduk ni kan. Duduk saja-saja apa lagu tu. Selain daripada kepak jari, lepas tu duduk lagu tu. Rupanya dilarang oleh Nabi. Tashbik dia panggil. Walaupun di luar sembahyang. Nabi tashbik sekali aja. Dalam hadis apabila Nabi menceritakan tentang azab kubur. Nabi kata orang munafik ataupun orang kafir bila masuk dalam kubur, Allah perintahkan kepada kubur, ilta'ini alaih, bersedaginglah kamu dengan dia. Ni masuk dalam kubur, Allah perintah kubur suruh himpit, ilta'ini alaih. Nabi dah hadis kata fatalta'imu alaih, maka tanah kubur pun bersedaging dengan dia. Nabi nak tunjuk kepada orang yang duduk dalam kubur kena himpit tu, Nabi tunjuk dengan jari dia macam ni. Nabi tunjuk macam ni. Itulah sekali Nabi buat. Lain daripada tu Nabi larang buat macam ni. Dan sebab apa dilarang, ada tak ada dia beritahu, insya-Allah kita tengok dalam kuliah cerita semua. Tak ada dah kuliah bulan depan kan. Jadi insya-Allah kita akan tengok. Jadi tuan-tuan, saya nak beritahu satu apa, banyak lagi benda yang kita tak tahu. Itu aja. Mengaji sampai universiti bidang agama pun tak mesti kita tahu semua. Tak mesti kita tahu semua. Graduate universiti bidang agama tapi tak cover ilmu dia. Dia alim fiqh, dia tak faham hadis. Dia alim hadis, dia ada masalah dengan fiqh. Tak apalah, dia tahu setengah tak tahu setengah, tak tahu semua pun banyak dah. Jadi tumpang peluang Tuhan bagi kat kita ni apa tu tuan-tuan, sejam setengah.
Sejam setengah kita duduk sila Ustaz dengan Quran, dengan hadis Nabi, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Kita tahu satu benda kita boleh rectify. Kalau selama ni kita dah buat silap, dan kita boleh buat correction, which is good untuk semua kita. Saya baca pun bukan semua benda saya baca saya tahu. Ada benda saya baca ni saya pun baru tahu, pun ada. Pasal apa? Pasal keluasan ilmu Allah ni tak tahu nak apa. Tuhan kata dalam Quran apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Aku tak bagi ilmu kepada hampa ni melainkan sikit lah. Hak kita rasa macam ilmu kita banyak ni, di sisi Allah sikit aja. Apatah lagi ilmu kita sikit. Lagilah masalah kita dengan Allah. Jadi saya pesan diri saya pesan tuan-tuan semua, kita lapangkan sikit masa. Masa tu pun Tuhan yang bagi kat kita. Masa kita ni pun Tuhan yang bagi. Tuhan boleh bagi, dia boleh ambil balik masa ni. Tumpang Tuhan bagi masa kat kita sikit ni, sikit kita bagi balik untuk agama ni. Bukan sehari 24 jam kita nak bagi 1,5 jam untuk agama, tuan-tuan. Sebulan sekali kita bagi 1,5 jam. Sebulan 2 kali kita bagi 1,5 jam. Jangan berkira dengan Tuhan. Takut esok Tuhan dia berkira dengan kita. Hari ini kita berkira dengan dia. Ada hari dia berkira dengan kita, kita tak ada tempat nak minta tolong siapa. Pasal dia saja yang boleh tolong kita. Jadi kita ambil ingat benda ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita, bagi kekuatan kat kita. Kita ni pasal tak ada kuat aja, tu aja. Kita tak main ni pun bukan buat apa, duduk rumah aja. Ni kita tak main mengaji, bukan kita buat apa pun, bukan ada satu benda yang melibatkan hidup dan mati tu. Tak ada apa pun, duduk di rumah tengok TV aja. Yang tak main tu. Jangan tuan-tuan. Esok Tuhan dia berkira dengan kita. Kita minta kesihatan, dia berkira, dia tak mau bagi. Dia kata, pasal apa aku nak bagi dekat hang kesihatan? Sedangkan aku dah bagi dekat hang sekian lama sihat. Apa yang hang buat untuk aku? Kalau dia start berkira macam tu, tuan-tuan, habis kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Tuhan bagi kat kita ni, kalau kita nak karang balik, tak boleh bilang, tuan-tuan. Banyaknya nikmat dia bagi kat kita ni. Sihat ni pun cukup dah. Tuan-tuan pergi tanya orang yang jadi jutawan, yang hari ni duduk terlantak di hospital kelas 1, satu hari bayar RM1,000 wad dia. Satu hari RM1,000. Kalau tuan-tuan pergi tanya dia, tuan-tuan kata dekat dia, kalau Tuhan nak bagi dekat hang sihat, tapi dia mau balik duit berapa million yang dia bagi kat hang, hang sanggup tak? Dia akan jawab apa? Sanggup. Dia akan jawab sanggup. Ambil lah apa yang ada ambil, bagi aku sihat sudah. Sakit sangat ni, tapi tak mati, tapi sakit. Mati senang pi, dia kata tak, mati pun tak senang, mati pun susah. Tapi dia sakit ni, dia kata mati pun senang pi. Tak, tuan-tuan. Mati dia mula satu cerita susah lain. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur tu, bila mati masuk kubur. Kubur tu awwalu manazil. Itu rumah yang pertama bagi alam akhirat. Maknanya baru nak start balik cerita akhirat pula, baru nak start. Maknanya bukan senang mati pun. Hidup pun tak senang, mati pun tak senang. Kita cuba sedaya upaya, biar masa hidup ni kita buat benda-benda yang boleh memberi senang kepada kita bila kita mati. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah bantu kita kalau kita ikhlas dalam niat kita. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Saya tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.